percubaan suara. Tumbuh melata si pokok tebu. Pergi ke pasar membeli daging. Banyak harta, tak ada ilmu. Bagai rumah tidak berdinding. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, pendidikan pada abad ke-21 adalah untuk melahirkan warga negara global yang berkemahiran, berpengetahuan dan bermotivasi untuk menangani isu-isu kemanusiaan dan persekitaran. Dalam konteks Malaysia pula, pembelajaran abad ke-21 adalah untuk mewujudkan perpaduan pelbagai kaum melalui usaha memupuk budaya berfikir yang positif dan rasa hormat terhadap perbezaan bangsa dan budaya. Persoalannya, bagaimanakah kita membentuk budaya ini? Topik diskusi yang bakal kita kupas iaitu membentuk budaya berfikir golongan muda akan menjawab persoalan ini. Sebelum itu, saya Edri Lau, selaku pengerusi pasukan Forum Pelajar, mohon izin untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Hadirin sekalian, panel pertama, Saudara Lim Shen Jie, yang merupakan pengerusi pusat sumber sekolah yang pernah mendapat anugerah emas dalam program Nilam di sekolahnya. Betulkah saudara? Ya, pengerusi. Saya memang suka membaca kerana kata orang, membaca dapat membentuk budaya berfikir yang positif, kreatif, dan inovatif. Sudah pasti saudara ini mempunyai daya fikir yang tinggi. Nanti kita dengarkan pandangan beliau. Seterusnya panel kedua kita pada hari ini, Saudari Angeline Kong yang merupakan ketua pelajar di sekolahnya. Jadi jangan hairanlah jika beliau kelihatan molek dan tegas orangnya. Selamat datang saudari. Ya, terima kasih pengerusi. Seterusnya panel ketiga kita pada hari ini, Saudari Evie Lim yang merupakan pengerusi pembimbing rakan sebaya. Beliau banyak membantu unit bimbingan dan kaunseling dari aspek membimbing rakan-rakan menghadapi kehidupan yang dipenuhi pancaroba ini. Apa kabar saudari? Kabar baik, terima kasih pengerusi. Hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, membentuk budaya berfikir golongan muda pada hari ini bukanlah perkara yang mudah kerana kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutama dalam era ledakan teknologi maklumat ini. Jadi, apakah pandangan saudara Lim? Ya, terima kasih pengerusi. Salam sejahtera hadirin sekalian. Sebelum menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pengerusi tadi, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertian tentang membentuk budaya berfikir golongan muda ini. Secara literal, menurut Pusat Rujukan Perseratan Melayu versi 2.0 Dewan Bahasa dan Pustaka, membentuk bermaksud mendidik orang. Budaya bermaksud membiasakan sesuatu perilaku yang baik, manakala berfikir ialah menggunakan akal. Golongan pula didefinisikan sebagai kumpulan dan perkataan muda bermaksud masih remaja. Maka secara konseptualnya, membentuk budaya berfikir golongan muda ini dapatlah disimpulkan sebagai mendidik cara berfikir yang baik dalam kalangan remaja agar mereka membiasakan sesuatu perilaku yang baik dengan menggunakan akal. Baiklah, untuk menjawab persoalan pengerusi tadi, sememangnya banyak cabaran yang dihadapi dalam membentuk budaya berfikir golongan muda kerana merekalah yang banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi, malah mereka sangat mudah memperoleh sumber maklumat tanpa batasan. Kewujudan media sosial pada zaman generasi Z ini mampu mempengaruhi budaya berfikir golongan muda. Sebagai contohnya, dalam akhbar Sinar harian 12 Jun 2019 melaporkan bahawa kesan penggunaan media sosial dalam kalangan anak muda kini mengakibatkan kemurungan yang sangat berbahaya. Selain itu, kes buli siber juga semakin membimbangkan kerana menurut Profesor Ella Arensman, Presiden International Association for Suicide Prevention, dengan izin pengerusi. Ya, silakan saudara. Pembulian media sosial kini berada pada tahap melampau
dan mendatangkan impak negatif seperti penyakit mental dan punca gejala bunuh diri. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudara Lim atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Maaf pengerusi, izinkan saya menambah pendapat saya. Ya, sudah tentu boleh. Silakan Saudari Angeline. Terima kasih pengerusi. Selamat pagi hadirin. Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan kira-kira 1.53 juta orang akan mati akibat bunuh diri yang dikaitkan dengan media sosial. Misalnya, peristiwa 13 Mei 2019. Remaja 16 tahun telah bertindak membunuh diri apabila netizen mengundinya untuk mati melalui laman Instagramnya apabila 69% rakannya memilih D untuk mati dan 31% lagi memilih L untuk hidup. Remaja D tersebut akhirnya telah nekat terjun dari tingkat 3 sebuah bangunan rumah kedai. Insiden ini harus dijadikan sebagai iktibar untuk kita mendidik golongan muda agar mereka mampu berfikir dengan rasional sekaligus bertindak dengan bijak. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudari Angeline. Menurut pendapat kedua-dua orang ahli panel tadi, media sosial yang semakin tidak ada batas sempadan pada hari ini mampu mempengaruhi budaya berfikir golongan muda, terutamanya apabila mereka berhadapan dengan kekecewaan, kesedihan dan kegagalan. Betul pengerusi. Dalam hal ini, apakah pula dengan pendapat Saudari Evie? Ya, terima kasih pengerusi. Hadirin sekalian, bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pengerusi tadi, selain cabaran media sosial, juga terdapat cabaran daripada institusi kekeluargaan. Saya berpendapat sedemikian kerana pendidikan seharusnya bermula dari rumah. Berkata peribahasa, kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Seandainya kita mahu membentuk budaya berfikir yang positif dalam diri golongan muda, keluargalah yang patut memulakannya. Perkara ini sejajar dengan teori humanisme yang amat menekankan kepentingan keperluan seseorang itu dipenuhi agar menjadi insan yang positif, ceria dan mempunyai keyakinan diri seperti saya. Pada hakikatnya, hubungan kekeluargaan yang kukuh atau rapuh mampu mempengaruhi budaya berfikir golongan muda. Tamsilnya, kajian oleh Nurul Naimaros dan Muhammad Yusri Mustafa dari Universiti Malaysia Perlis mendapati bahawa tekanan yang berlaku dalam keluarga memberikan kesan negatif kepada psikologi dan mental ahli-ahli keluarga. Jelaslah bahawa faktor keluarga banyak mempengaruhi budaya berfikir golongan muda. Sekian kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudari Evie. Menurut panel ketiga, cabaran dalam membentuk budaya berfikir golongan muda adalah dilihat daripada institusi kekeluargaan itu sendiri ya. Ya, pengerusi. Selain cabaran yang dikemukakan tadi, apa kata kita dengar pula dengan pendapat Saudari Angeline? Terima kasih pengerusi. Sesungguhnya bukan mudah untuk kita membentuk budaya berfikir yang dihasratkan oleh kerajaan. Pada pandangan saya, cabaran yang seterusnya ialah sistem pendidikan di negara kita. Saya yakin bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun melakukan yang terbaik dengan merancang dan melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 seiring dengan keperluan semasa. Terdapat 6 aspirasi murid dalam PPPM iaitu pertama, pengetahuan, kedua, kemahiran berfikir, ketiga, kemahiran memimpin, keempat, kemahiran dwibahasa, kelima, etika dan kerohanian serta yang keenam, identiti nasional. Persoalannya, sejauh manakah pelaksanaan sistem ini telah dicapai jika negara kita masih menghadapi kekangan untuk menjayakan PPPM ini? Akhbar Berita Harian 24 Januari 2021 telah melaporkan bahawa hasil kajian oleh KPM sebanyak 36.6% murid di seluruh negara tidak mempunyai sebarang peranti elektronik. Selain itu, kelajuan internet menjadi antara isu utama yang dihadapi oleh murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran di rumah apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Hal ini bermakna objektif pembelajaran hanya tercapai oleh golongan yang tertentu sahaja. Jelaslah bahawa cabaran-cabaran yang kami sebutkan sebentar tadi harus ditangani dengan efektif. Kembali kepada pengerusi.
Terima kasih Saudari Angeline atas pandangan yang begitu informatif. Sama-sama pengerusi. Hadirin sekalian, kita telah mendengar cabaran-cabaran dalam membentuk budaya berfikir golongan muda dari aspek media sosial, institusi kekeluargaan dan sistem pendidikan. Untuk melanjutkan diskusi forum ini, persoalan yang seterusnya ialah bagaimanakah kita menangani cabaran-cabaran tersebut? Saya ajukan soalan ini kepada Saudari Evi, silakan. Ya, terima kasih pengerusi. Hadirin sekalian, kita bermatlamat untuk melahirkan generasi muda sebagai modal insan berminda kelas pertama yang mempunyai sahsia terpuji. Sesungguhnya, pihak yang memainkan peranan dalam membentuk generasi berminda kelas pertama ini ialah ibu bapa dan anggota keluarga. Peribahasa ada mengatakan, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Justru, ibu bapa dan anggota keluarga harus memupuk budaya berfikiran positif anak-anak sejak kecil lagi. Dengan menyemai kasih sayang, keyakinan diri, didikan agama, dan motivasi dalam anak-anak. Dalam hal ini, ibu bapa boleh menghantar anak-anak mengikuti pelbagai program motivasi dan kelas agama. Sebagai contohnya, program motivasi remaja generasi harapan yang dikendalikan oleh Active A Synergy Training and Consultancy, dengan izin pengerusi. Ya, silakan Saudari. Banyak menyediakan pelbagai program motivasi dan akademik dengan pengisian aktiviti yang sangat bermanfaat. Sekian kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudari Evi. Beliau telah menegaskan kepentingan peranan ibu bapa dan anggota keluarga dalam menggalakkan anak-anak menyertai program-program motivasi yang bermanfaat di samping ibu bapa menjaga kerukunan rumah tangga. Bagaimanakah pula dengan pendapat Saudara Lim? Terima kasih pengerusi. Hadirin sekalian, sebentar tadi saya menyentuh tentang cabaran dari aspek penyebaran maklumat yang tiada sempadan dan aplikasi media sosial yang semakin berleluasa. Dan ini tidak bermakna saya menolak kemajuan teknologi secara global. Saya berpendapat bahawa penggunaan media sosial harus digunakan untuk tujuan positif. Dalam hal ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, memainkan peranan dalam memberikan panduan penggunaan media sosial mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Misalnya, Sinar Harian 20 Ogos 2019 melaporkan bahawa SKMM menggesa orang awam untuk melaporkan sebarang kandungan sensitif dan ofensif dalam media sosial yang berunsur 3R dengan izin pengerusi, iaitu race, kaum, religion, agama, dan royalty, institusi diraja secara terus kepada SKMM. Selain itu, unsur-unsur pornografi harus disekat agar tidak mempengaruhi minda golongan muda. Misalnya, Berita Nasional 12 Julai 2018 melaporkan bahawa SKMM akan membantu pihak polis menggunakan perisian yang dibangunkan khas untuk menjejaki mereka yang melayari laman sesama luca. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih Saudara Lim atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Sama-sama pengerusi. Saudari Angeline. Ya, saya. Dalam perbincangan awal tadi, Saudari ada menyentuh cabaran dalam membentuk budaya berfikir golongan muda dari aspek sistem pendidikan. Pada pendapat Saudari, bagaimanakah kita menangani cabaran ini? Terima kasih sekali lagi pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Peribahasa ada mengatakan, dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Sebagai contohnya, Dr. Saria binti Abdul Jalil, pengarah bahagian pembangunan kurikulum KPM, telah menyatakan bahawa KSSM telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat bermula pada tahun 2017. Pelaksanaan tersebut banyak menekankan kemahiran bersepadu dan kemahiran berfikir aras tinggi untuk melahirkan insan yang seimbang, harmonis serta berkemahiran. Oleh yang demikian, saya berpendapat bahawa peranan guru amatlah penting kerana merekalah pelaksana yang akan membentuk budaya berfikir golongan muda pada hari ini. Guru-guru kini harus menekankan pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah dan menjalankan inkuiri tentang sesuatu topik yang dipelajari.
Guru-guru harus mendorong murid-murid mencari jawapan tentang permasalahan yang timbul. Kita dapat melihat kurikulum baru ini banyak menekankan kemahiran membaca. Mengapa? Hal ini disebabkan sistem pendidikan kita telah menyedari betapa pentingnya amalan membaca. Kerana membaca membuka cakrawala. Kembali kepada pengerusi. Maafkan saya, pengerusi. Izinkan saya mencela. Ya, silakan saudari. Ya, terima kasih, pengerusi. Saya bersetuju dengan kata-kata saudari Angeline tadi. Namun, saya ingin menegaskan bahawa ibu bapa harus cakna terhadap perubahan kurikulum pendidikan kita. Maksud saya, ibu bapa harus sedar bahawa pembelajaran berpusatkan murid-murid, seperti menjalankan aktiviti projek berkumpulan dan menjalankan kajian dapat menggalakkan generasi muda berfikir seperti seorang saintis yang mampu berfikir di luar kotak. Kita mahu melahirkan generasi yang bukan saja sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pencipta. Misalnya, kejayaan Kolej Vokasional Keningau Sabah merupakan satu kebanggaan kepada negara apabila Muhammad Akmal Hadi Haidon telah berjaya membentang projek kajiannya di Persidangan Penyelidikan di Budapest pada 3 Julai 2020. Projek yang bertajuk Rekaan Semula Jack Trolley agar lebih selamat, selesa dan cekap adalah bertujuan untuk membantu mengurangkan kerja menyelenggara komponen kereta. Artikel ilmiah pelajar ini bakal diterbit dalam jurnal antarabangsa. Sekian kembali kepada pengerusi. Ini memang satu kejayaan yang membanggakan kita ya. Maafkan saya, pengerusi. Ya, nampaknya saudara Lim juga ingin menambah sesuatu. Silakan. Ya, terima kasih pengerusi, rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Pada era digital ini, pihak kerajaan juga harus memainkan peranan dalam melahirkan generasi yang mempunyai kecerdasan intelek dan emosi melalui cara mereka berfikir. Dalam konteks ini, pihak kerajaan perlu meningkatkan kemampuan capaian internet di seluruh negara kerana pembelajaran berasaskan inquiry ini hanya dapat dilaksanakan melalui kemudahan untuk mengakses internet bagi tujuan mendapatkan sumber maklumat. Kita sendiri telah melihat keciciran pelajar dalam mengikuti pembelajaran dalam talian sepanjang tempoh berhadapan dengan pandemik COVID-19. Misalnya, terdapat pelbagai jenis platform pembelajaran digital yang berpotensi seperti Zoom dan Google Classroom. Persoalannya, bagaimanakah golongan muda kita dapat menggunakan kemudahan pembelajaran yang sedia ada sekiranya capaian internet adalah sukar, terutamanya di kawasan pedalaman? Pendek kata, kita harus berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi setiap kekangan yang dihadapi. Dalam erti kata yang lain, scaffolding dengan izin pengerusi, dalam membentuk budaya berfikir golongan muda ini hendaklah dibina dengan kukuh sejak awal. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih saudara Lim yang begitu prihatin dengan situasi pendidikan pada masa kini, terutama apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang memerlukan kita mematuhi norma-norma baharu. Lebih-lebih lagi, golongan muda wajar berbudaya fikir secara positif, kreatif dan inovatif agar kehidupan menjadi aman, sejahtera dan harmoni. Untuk mencapai matlamat ini, semua pihak perlulah bersinergi untuk membentuk budaya berfikir golongan muda. Hadirin sekalian, putih Kemboja baru mengembang, wangi mengharum di tengah laman. Mari lahirkan generasi terbilang, budaya berfikir menjadi amalan. Merbuk bersarang di pohon kelat. Ada merpati dan burung tempua. Panel sudi berkongsi pendapat. Moga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih.